Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya nak terangkan berkenaan chapter yang kedua iaitu numerical method. Okey, untuk kita punya learning objective kita pada hari ini, kita akan belajar berkenaan construct solution of linear equation menggunakan method Gauss. Okey, Gauss elimination. Okey, untuk kita punya topik dua ini, numerical method, dipecahkan equation dibahagikan kepada dua, iaitu linear equation dan non-linear equation. Okey, linear equation pula, untuk selesaikan equation jenis linear, terdapat tiga metod yang kita boleh gunakan. Pertama, metod Gauss, yang kedua metod Doolittle dan yang ketiga metod Kraut. Okey, manakala untuk non-linear equation, terdapat dua metod yang boleh kita gunakan untuk selesaikan jenis equation jenis non-linear. Pertama itu fixed point iteration dan yang kedua adalah jenis Newton-Raphson. Okey, so kita akan pergi kepada linear equation. Metod yang pertama iaitu Gauss. Okey, untuk metod yang pertama ini, untuk metod Gauss ini, okey, dia punya keyword yang penting adalah kita kena susun equation tersebut, okey, pastikan dalam bentuk upper triangle system. Okey, upper triangle system kalau tengok kat sini, okey, yang mana susunan dia dalam bentuk 10010. Okey, pastikan kita akan pastikan di akhir equation tersebut kita akan dapat dalam bentuk macam ni lah. Okey, kenal dahulu sebelum kita kata nak convert kepada bentuk upper triangle system ni, triangular system, okey, make sure you all kenal dahulu yang mana baris, yang mana laju, okey, mana kolom, yang mana baris lah, okey. A11, okey, bermaksud, okey, laju pertama, okey, baris pertama, laju pertama ataupun kolom pertama, okey, baris, okey. Ini kita panggil dia dari kiri ke kanan, kita panggil dia sebagai baris. Okey, baris. Okey, sorry. Baris, okey. Dan daripada atas ke bawah ini, kita panggil dia sebagai kolom. Okey, kolom. Okey. House. Dia lambat
Okey, kita sambung kembali. Okey, untuk seterusnya pastikan kenal pasti dahulu. Okey, kenal dahulu. Yang ni kita panggil baris dan yang ke bawah ini kita panggil kolom. Okey. Okey, ini adalah A11 masuk baris 1, kolom 1. Okey, kalau A22 ni masuk baris yang kedua, kolom yang kedua. Okey, A33 baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Okey, kita akan transform daripada bentuk asal equation yang diberi kepada dalam bentuk Gauss iaitu 100 1 0. Okey, dia punya step, okey, dia tak ada kat mana kamu kena hafal ke apa dia punya ni, tak ada. Okey, make sure untuk A11, okey, A11 yang pertama ni, okey, yang pertama ni, ini adalah A11. A11 pastikan dia 1. Okey, seterusnya A21 adalah kosong. A31 adalah kosong. Okey, yang seterusnya, okey, A22 adalah 1 dan last sekali A32 adalah kosong. Okey, itu je sifir dia. Okey. 1 0 0 1 0. Okey, upper triangular system. Okey, kita pergi pada contoh. Barulah kamu akan nampak Okey. Contoh pertama, arahan dia solve the simultaneous equation below by using Gauss elimination method. Okay, first step, first step sebelum kita buat solution dia adalah kita dapatkan formula menggunakan calculator. Kita check dulu, bukan dapatkan formula, kita dapatkan jawapan dia. Kita check jawapan dia dulu. Okay, so dia punya step yang pertama, step yang pertama, adalah, kita check jawapan menggunakan kalkulator. Menggunakan kalkulator. So, macam mana kita nak check? Kita check, kita akan guna mod, mod, and then EQN. EQN disebabkan unknown ada 3 iaitu X, Y, Z. 3 ini merujuk kepada unknown. Berapa nilai yang kita tidak ketahui? Ada 3. So kita nak cari nilai EQN ini.
Kita nak cari unknown. Nilai unknown ada 3. Okay. And then kita masukkan nilai. Okay. Kita akan masukkan nilai sama-sama. Okay. Kita masukkan nilai A1 adalah 2. Okay. Tekan 2 and then tekan sama dengan 2 dan sama dengan 2 dan sama dengan. Okay. Masukkan seterusnya. B1. B1 yang ni lah Y. B1 adalah 1. And then tekan sama dengan. Okay. Tekan sama dengan. Okay. Seterusnya. Okay. B1 adalah 1 sama dengan C1. C1 bersama dengan 1 juga. Z ni. And then jangan lupa tekan sama dengan. Okay. Dan D. Okay. Inilah. D1 adalah 7. Jangan lupa tekan sama dengan. Okay. Next lagi. Okay. A2. Okay. A2. Ni A2. X iaitu 1. Dan jangan lupa tekan sama dengan. Okay. B2. Sama dengan 3. Dan jangan lupa tekan sama dengan. C2. Okay. C2 adalah 3 juga. Okay. 3 sama dengan. Dan D2 sama dengan 16. Jangan lupa tekan sama dengan. Dan satu lagi nilai A3 sama dengan 1. Ni 1. Okay, tekan sama dengan. Okay, B3 negatif 4. Ni negatif 4 sama dengan. C3 sama dengan 2. Tekan sama dengan. Dan T3 sama dengan negatif 1. Tekan sama dengan. So pada kalkulator kamu akan dapat nilai X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Z sama dengan 3. Okay, inilah sepatutnya jawapan yang kita akan dapat di akhir solution ni. Okay, di akhir solution ni. Okay, step yang kedua. Okay, tadi step yang pertama kita cek jawapan dulu. Okay, step kedua, kita convert to matrix form. Okay, tukar dalam bentuk matrix form. Equation yang dibagi, kita tukar dalam bentuk matrix form. Okay. Okay, so saya kecilkan sikit. Okay. Pertama, nilai yang diberi, pertama nilai yang diberi 2. 2, 1, 1, 7. 2, 1, 1, 7. 2, 1, 1. And then 1, 3, 1, 3, 3. Betul ke? 1, 3, 3. 4, 1, negatif 4, 2. Okay. Unknown dia adalah X, Y, Z. Sama dengan 7, 16, negatif 1. 7, 16, negatif 1. Okay. 1, 3, 3. 1, negatif 4, 2. Okay, kita dah tukar dalam bentuk matrix form. Okay, matrix form. Okay, ini kalau kita nak buat equation, ini adalah nilai A, ini adalah nilai B, dan ini baris yang ketiga, ini adalah nilai C. Okay, kalau kita rujuk kepada Gauss punya equation, 1, 0, 0, 1, 0. Okay, ini adalah equation untuk Gauss. Okay. Okay. Untuk 1, kita nak buat equation, dia mesti bahagi. Formula dia mesti bahagi. Untuk 0, tambah ataupun tolak. Kena ingat tu. Okay, kalau kita nak buat equation, nak jadikan dia 1, kita akan buat equation dia divide lah, bahagi. Kalau kita nak buat formula, nak jadikan dia nilai dia 0, so kita tambah ataupun tolak equation tersebut. Okay, so yang pertama kita tengok A1 kita nak jadikan 1.
Tapi sekarang ni nilai A yang lama 2. Nak jadikan 1, jadi 2 bahagi 2 akan dapat 1. So equation dia, okay, equation dia adalah A divide dengan 2. Okay, ini 2. Semua A. Ini adalah A. Okay, baris ini semua adalah A. So kena bahagi 2 A bahagi 2. A ni 2. 2 bahagi 2 akan dapat 1 lah. Okay. So kita akan dapat, okay, kita ubah A. Yang tidak berubah adalah B dengan C. So dengan B dengan C adalah kita salin balik. Okay, equation dia. 1, 1, 3, negatif 4, 3, 2. Okay, 3, 2, X, sorry, XZ, XZ, YZ, okay. Y, Z, okay, sama dengan 16 negatif 1. Okay, so yang berubah adalah A sahaja. Formula A adalah A bahagi 2. So kat sini 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. Okay, 2 bahagi 2 kita dapat 1. So kat sini, sorry. So kat sini 1. 1 bahagi 2. Okay, macam mana kita nak buat equation ni? Okay, equation ni jangan lupa kita tekan shift. Okay, nak jadikan A. So shift tolak. Okay, shift tolak ini adalah A warna merah. Okay, A warna merah. Okay, bahagi dengan 2. So bila nak buat bahagi, tekan apa? Tekan A, B bahagi C, tekan 2. Dan jangan lupa tekan calculate. Okay. So buat sama-sama dengan saya. Clearkan mode dahulu, maknanya tekan mode, clear reset all dahulu, and then tekan alpha. Sorry bukan shift, alpha. Okay, shift akan jadi tulisan kuning. So kat sini alpha. Okay, alpha, alpha negatif, alpha negatif. Okay, A, B bahagi C, iaitu bahagi 2. So tekan calculate. Dia tanya nilai A. A kamu adalah 2. Masukkan 2 sama dengan, so akan dapat 1. Okay, calculate lagi. Masukkan nilai A kamu yang seterusnya adalah 1. Tekan sama dengan, so akan dapat 1/2. Calculate lagi. Masuk A yang ketiga. Tuh. Yang ketiga A dia adalah 1 juga. So akan dapat 1/2. Ini X 7 bahagi 2. So akan dapat 7/2. Okay, ini adalah step nombor 3. Step nombor 3. Okay, step nombor 3 kalau perasan dekat sini, nilai dia adalah 1. Itu A. A ataupun A11. A11 bernilai 1. Okay, so yang kedua, kita akan buat nilai seterusnya. Okay, nilai A21. A baris yang kedua, kolom yang pertama, kita nak jadikan dia 1 ataupun nilai B. B sama dengan 0. Okay, B sama dengan 0. Itu adalah step yang keempat. Step yang keempat adalah A21 sama dengan 0. Okay, tadi A11 sama dengan 0. Okay, so formula dia, okay, sekarang ni kalau perasan dia adalah 1. Ingat kalau 1 nak jadikan dia 0, saya kata tadi, nak jadikan 0 tambah atau tolak. Kalau 1 tambah 1 akan jadi 2. So dia mesti tolak lah. 1 tolak 1 baru dapat 0. So kita nak ubah yang kedua adalah B. B yang akan berubah. B ini kena tolak dengan 1. Okay, B dah nilai dia 1.
dia kena tolak dengan 1 baru dapat kosong. So 1 kat sini sama ada nilai A, ini A ataupun nilai C. Kita boleh ambil mana-mana. Okey, yang mudah saya ambil C lah sebab A ni adalah dalam bentuk fraction, dalam bentuk pecahan. So B tolak C. Okay, so for equation kita adalah B tolak C. Okay, B tolak C. So, okay, yang kita nak ubah adalah B. A dengan C tidak berubah, so kita salin sahaja A dengan C. 1 setengah, setengah, 1, negatif 4, 2, X, Y, Z. Okay, sama dengan okay, 7/2 dan negatif 1. Nilai B ataupun nilai Y ini berubah berdasarkan formula yang baru kita create, baru kita buat. Okay, so kat sini kita buatlah. Okay, nak buat equation B tolak C. Okay, bila kita nak buat equation B tolak C, kita ambil alpha. Alpha itu kita nak ambil equation warna merah. Alpha B adalah alpha koma. Okay, alpha koma. Okay, alpha koma ni adalah B. B warna merah. Tolak. Okay, alpha koma. Tolak dengan alpha tolak. Okay, so alpha tolak. Okay, kita akan dapat dan jangan lupa tekan calculate. Barulah kita akan dapat B tolak A. Okay, B tolak A, calculate, masukkan nilai B. B yang lama adalah 1. Okay, bila kita masukkan B yang lama adalah 1, so kita akan dapat kat sini. Okay, ya, B yang lama adalah 1, A yang lama adalah 1 juga. So kita akan dapat kat sini kosong. Okay, so kat sini kosong. Okay, kosong kosong. Okay, calculate lagi. Masukkan nilai B adalah 3. Okay, A dia 3 sama dengan okay, A dia adalah 1/2 nilai A dia. Okay, 1/2. 1/2 sama dengan, so kamu akan dapat 5/2. Okay, 5/2. B tolak C. Okay, silap. Bukan B tolak A. Saya tekan B tolak C. B tolak C. Okay, kat sini bukan A. C kamu adalah HYP. Okay, HYP Buka kelik. B kamu adalah 3. C kamu adalah negatif 4. So kamu akan dapat kat sini 7. Calculate lagi. Okay, calculate lagi. Nilai B kamu adalah 3. C kamu adalah 2. So kamu akan dapat 1. Okay, calculate lagi. Nilai B kamu 16. Kelas C kamu adalah negatif 1. So kamu akan dapat kat sini 17. Okay. So dia sudah memenuhi syarat yang kedua. Okay, A11 dah jadi 1, A21 dah jadi 0. Okay, seterusnya kita akan buat kat sini A31 akan jadi 0. Okay, okay, step yang kelima. Okay, S5. A31 sama dengan 0. A31 ni merujuk kepada nilai C lah. Tadi merujuk kepada B. Okey, tadi merujuk kepada B. Ini merujuk kepada A. Okey, equation dia. Okey, equation dia. Okey. So, okey, yang tidak berubah, yang berubah adalah C. A dengan B tetap sama. So kita salin saja A dengan B. 1, 0, setengah 7, setengah 1. Okey, X, Y, Z yang kita nak ubah. Okey, sama dengan 7/2, 17 dan C ni kita nak cari. Okey, formula dia. Okey,
kosong. Tadi saya kata kosong, dia mesti tolak ataupun tambah. Tolak ataupun tambah. Kita tengok nilai C dia. Okay, C dia 1. So 1 kena tolak 1 baru dapat kosong lah. Okay, so kat sini C. Okay, sebab kita nak cari C, so C lah. Dia kena tolak 1. Nilai 1 yang ada adalah A. Okay, A. Okay. B ni tak boleh sebab kalau C 1 tolak B kosong dia masih lagi dapat 1. Salah lah. Dia nak 1 tolak 1 baru dapat kosong. Okay. Baru dapat kosong. Susah padam, takut confuse. Okay. And then kita nak tekan equation dia. So kita tekan alpha. Alpha C. Kalau C, okay. Kalau C adalah hash YP. Hyper. Okay. Ini merujuk kepada C. Tolak. Okay. Tolak. Alpha A. Alpha A adalah alpha tolak. Alpha tolak adalah A. Ini adalah A. Okay. And then tekan calculate. Okay. Tekan calculate. Kita masukkan nilai C yang lama 1. A yang lama 1. So akan dapat kosong. So kat sini kosong kosong. Calculate lagi. C negatif 4. A 1/2. So akan dapat negatif 9/2. Calculate lagi C 2. And then masukkan A 1/2. So akan dapat 3/2. Calculate lagi C negatif 1. A dapat 7/2. So akan dapat negatif 9/2. Okay, negatif 9/2. So dia memenuhi syarat dah ni. Okay, kolom utama ni 100. Okay, dah memenuhi syarat. Apa yang seterusnya kita nak buat kat sini? Okay, seterusnya okay, kita akan dapatkan nilai A22. A22 sama dengan 1. Ini adalah nilai A32, sorry. Baris yang ketiga, kolom yang kedua. Okey. Ini A22. Okey, seterusnya kita nak jadikan A22 sama dengan 1. Okey, step yang ke-6. Step ke-6, jadikan A22 sama dengan 1. Okey, A22 ini nilai dia adalah nilai B. Kenapa saya kata B? Okey, A, B, C. A, B, C. Okey. B yang berubah, A dengan C tidak berubah. So kita salin dengan A dengan C. 1, 0. 1/2, negatif 9/2. 1/2, 3/2. X, Y, Z sama dengan 7/2 dan negatif 9/2. Okey. So, equation yang kita nak buat adalah B. Okey, nak jadikan dia 1. Okey. So, sekarang ni nilai dia 7. Macam mana nak jadi 1? So 7 bagi 7 baru dapat 1 kan. So B tersebut kena bahagi dengan 7 lah. B, okay, tengok 0 bahagi 7 akan dapat 0. Okay, memenuhi syarat lagi. 7 bahagi 7 akan dapat 1. So tak ada masalah lah. Okay, so tekan calculator. Tekan calculator. Alpha B. Okay, alpha B adalah alpha koma. Okay, alpha koma. Koma dot. Okay, alpha koma. Ini adalah B. Bahagi. Okay, bahagi ambil A, B bahagi C. Ini maksudnya bahagi. Okay, bahagi 7. Tekan 7 dan tekan calculate. Tekan calculate. Okay, so kita akan dapat 0 bahagi 7, 0. 7 bahagi 7, 1. 1 bahagi 7, 1/7.
17 bahagi 7. Jadi 17/7. Okey, dan last sekali. Okey, untuk Gauss, kita pastikan nilai A 32 sama dengan kosong. Okey, step yang terakhir. Okey, step yang ke-7, kita akan pastikan nilai A 32 sama dengan kosong. Ini adalah nilai C. Okey, C yang berubah, so A dengan B tidak berubah. So kita salin balik A dengan B. 1, 0. 1/2, 1. 1/2, 1/7. X, Y, Z sama dengan 7/2, 17/7. C yang berubah. Okey, ingat balik saya beritahu sebelum ni, nak jadikan equation sama dengan kosong, dia akan membentuk equation tambah ataupun tolak. Okey, so equation dia, asal dia kalau tengok kat sini negatif 9/2. Dia mesti tambah dengan 9/2 barulah dapat kosong. Okey, negatif 9/2 adalah nilai C. Okey, nilai C. Okey, dia kena tambah dengan 9/2 baru dapat kosong. Tak ada kat sini 9/2 antara A dengan B, tak ada. Tapi kita boleh jadikan 9/2 dengan mendarabkan 9/2 darab B. Okey, 9/2 darab B. So kat sini tambah 9/2 B. Okey, cuba kita ganti equation tersebut. Okey, kita buat equation alpha C. C adalah hyper HYP. Okey, ini adalah C. Tambah kurungan 9. Okey, kurungan 9. Okey, dia alpha C tambah kurungan 9 A 9 A B per C. A B per C. Okey, tutup kurungan 9/2, sorry. Okey, 9/2. Okey, 9/2. Okey, tutup kurungan, calculate. Okey, so tekan calculate. 9 ABC, AB bagi C, 2 tutup kurungan. B. B adalah alpha, koma, dot, dan jangan lupa tekan calculate. Tu cara dia lah. C tambah kurungan 9 per dengan 2 tutup kurungan. Alpha dot ini adalah B. Okay, and then kita masukkan nilai C sama dengan kosong, B sama dengan kosong. So kita akan dapat kosong. C sama dengan negatif 9/2. B kita masukkan 1. So kita akan dapat kosong. Okay, masukkan nilai lagi. C adalah 3/2. B adalah 1/7. So kita akan dapat 15/7. Calculate lagi nilai C negatif 9/2. B 17/7. So kamu akan dapat 45/7. Okey, so kalau perasan dekat sini, okey, kita sudah memenuhi triangular system. Okay, kat sini. Okey, triangular ni dah memenuhi syarat Gauss 1,0,0,1,0. Apabila sudah memenuhi, so kita akan stop lah kat sini. Kita stop dengan kita cari nilai dia. Kita nak cari unknown nilai Z, X, Y, Z ni. Tapi kita akan bermula daripada yang bawah, yang ada kosong banyak ni. Okey.
kosong darab X akan jadi kosong X tambah dengan kosong darab Y. Ini darab ini darab ini darab ini. So kosong Y tambah dengan 15/7 darab Z jadi 15/7 Z sama dengan 45/7. Okey. Kosong darab X akan jadi kosong. Kat sini kosong. Ini pun kosong lah. Okey, kita hanya selesaikan Z sahaja. Okey, so Z sama dengan 45/7. Okey, kalau perasan dekat sini, ini darab pindah ke sana dia akan jadi bahagi. Okey, so bahagi dengan 15/7. Okey, so Z bernilai 3. Okey, Z bernilai 3. Okey, seterusnya. Okey. Okey, yang seterusnya. Kosong darab X, kita akan tadi kosong X. Tambah dengan 1 darab Y akan jadi 1Y. Tambah dengan 1/7 darab Z jadi 1/7 Z. Sama dengan 17/7. Okey, kita dah ada nilai Z, kita boleh cari nilai Y. Okey, X ni apabila darab kosong, kita akan dapat kosong lah. Okey. So, 1Y ataupun Y lah, 1Y jadi Y lah. Campur dengan 1/7 darab Z. Z adalah 3 sama dengan 17/7. Y tambah dengan 1 darab 3, 3/7 sama dengan 17/7. Kita pindahkan 3/7 ke sana. Tambah pindah ke sana, dia akan jadi tolak. Okey, dia akan jadi tolak. So, Y sama dengan 17/7 tolak 3/7. Kita akan dapat 14/7 ataupun kita akan dapat nilai Y sama dengan 2. Okey, sama dengan 2. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak cari nilai X pula. Okey, nilai X. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Okey, yang pertama kita tengok 1 darab X akan jadi 1X. Tambah dengan setengah darab Y akan jadi 1/2 Y. Okey, 1/2 Y. Tambah dengan 1/2 darab Z akan jadi 1/2 Z. Sama dengan, sama dengan 7/2. So, 7/2. Z dah ada nilai 3, Y pun dah ada nilai 2. So, kita gantikan dalam equation ini untuk cari nilai X. 1 darab X, X tambah dengan 1/2 Y iaitu 2 tambah dengan 1/2 Z iaitu 3 sama dengan 7/2. Okey, pindahkan ini ke sana. Okey. Pindahkan ini ke sana, dia akan jadi tambah pindah ke sana tolak. Ini pun sama, pindah ke sana tambah dia akan jadi tolak. Okey. So, kita akan dapat X sama dengan 7/2 tambah dia akan jadi tolak 2/2 tolak 3/2. So, kita akan dapat 7 tolak 2, 5, 5 tolak 3, 2/2 ataupun 1. So, dia tinggal macam ni. Okey. Dia tinggal macam ni. So, kita susun balik jawapan dalam bentuk matrik. Okey. So, therefore, X, Y, Z. Okey. Nilai dia adalah X 1, Y 2, Z 3. So, inilah barulah jawapan dia. Okey. X bernilai 1, Y bernilai 2, Z bernilai 3. Panjang Panjang. Okey. Panjang sesuai dengan markahnya 15. Okey. 15 markah. Satu soalan ni 15 markah. Okey. So, dia punya conclusion dia lah. Okey. Saya tulis conclusion dia. Conclusion untuk kaus ni. Okey. Pertama. First dahulu kita semak jawapan. Okey, menggunakan EQN.
Sebab jawapan inilah sebagai guideline kamu. Di akhir jawapan kita buat, di akhir kita patutnya dapat jawapan macam ni. Okey, step yang kedua. Okey, tukar transform dalam bentuk matrik. Okey, dalam bentuk matrik. Dan yang tiga, make sure pastikan equation yang kamu akan buat tersebut memenuhi triangular sistem 100 1 0. Okey, ini yang penting. Make sure macam mana pun equation yang kamu buat, pastikan dia memenuhi triangular ni. Okey, segitiga ni. Okey, untuk satu, equation di satu, kita nak bina equation satu. Okey, kita akan buat equation dalam bentuk bahagi. Dalam bentuk bahagi. Dan kalau kosong, kita akan buat tambah ataupun tolak. Okey, tambah ataupun tolak. Okey, itu saja saya punya conclusion untuk Gauss. Okey, so untuk seterusnya, pergi kepada nota. Okey, pergi kepada nota. Saya dah tunjuk satu contoh. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. So, cuba selesaikan exercise yang seterusnya. Exercise 2 dan 3. Saya banyak latihan kat sini. So, boleh menggunakan cara yang saya terang tadi. Sama saja. Okey, sama sahaja. Okey. So, saya nak berhenti kat sini dahulu. Kita akan sambung seterusnya untuk video seterusnya. Okey.